Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Kuat sikit, slow sikit lah. Terus ni, okay. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita sambunglah kuliah kita yang telah lalu, insya-Allah taala. Okey, baik. Kat mana kita? Rasa hari tu kita dah habis babul ghusl. Itulah bab mandi. Betul tak? Habis kan? Dan malam ni kita akan masuk bab yang baru. Itulah babu at-tayammum, bab tayamum. Ia satu bab yang penting selepas daripada babul wudu lah ya. Kerana tayamum adalah ganti kepada wudu. Jadi wudu atau mandi wajib adalah bersuci yang asal. Adapun tayamum disebut sebagai bersuci yang badal. Badal ya. Badal ni makna ganti. Jadi ia pentinglah, tak kala kita mungkin ada masalah dalam setengah-setengah keadaan ataupun situasi untuk kita berwudu, maka ataupun mandi wajib, maka kita diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan tayamum. Wajib tayamum lah ya. Bila tak mampu ataupun tak boleh berwudu ataupun mandi wajib di atas sebab-sebab tertentu lah ya. Kebiasaannya dua sebab lah. Pertama, adam wujudil ma', tidak ada air. Adam wujud al-ma', adam tu tidak ada. Wujudil ma' air, jadi tidak ada air. Ataupun wujudul uzur, adanya keuzuran. Boleh jadi air ada, tapi ada keuzuran tertentu. Seumpama yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, antara yang diharuskan untuk bertayamum selain daripada orang yang tidak ada air ialah orang yang pertama al-marid, orang yang sakit. Tak kisahlah sakit apa pun kan. Yang kedua ialah al-jarih, orang yang luka ya. Di mana orang yang sakit ataupun orang yang luka ni khafa ala nafsihi isti'malil ma', khafa ala nafsihi min isti'malil ma', kata Ibnu Qudamah. Sama ada orang tu sakit ataupun orang tu luka, kebiasaannya dua ni lah ya. Di mana dia khawatir ke atas dirinya jika dia menggunakan air. Mungkin ada setengah-setengah orang yang sakit dia tak boleh kena air. Betul tak? Mungkin lah ya. Penyakit apa yang tak boleh kena air? Demam, panas umpamanya, mungkin tak boleh kena air. Mungkin lah ya, saya tak tahulah. Mungkin lah ada setengah-setengah penyakit tu tak boleh kena air. Begitu juga dengan luka. Ada setengah-setengah luka tak boleh kena air ya. Melainkan luka yang telah dibalut lah. Itu lain. Ini luka-luka yang terdedak menyebabkan dia tak boleh kena air. Baik. Dan tayamum ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, sejuruh Allah Taala sebut tentang wudu. Kita dah baca banyak kali surah Al-Maidah ayat ke-6. Ayat tentang wudu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang yang beriman bila kamu berdiri untuk solat,
Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat ni kita kena hafal lah ya. Selaku orang yang belajar fiqh, ayat tentang bersuci yang paling penting dalam Quran ialah ayat ini, surah Al-Maidah ayat ke-6. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Maka Allah Ta'ala kata, basuhlah mukamu dan tanganmu hingga ke sikumu, wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu, wa aidiakum ilal ka'bain, dan basuh kakimu hingga ke buku lali. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, wa in kuntum junuban fatahharu. Itu hadas kecil lah ya. Bila kamu berhadas besar, berjunub, maka kamu mandilah. Yang ni mandi wajib lah. Dan kita dah belajar saya kira asal-asal lah tentang mandi wajib 2 atau 3 kuliah yang lalu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Bila kamu berjunub, maka bertaharahlah, mandilah maksudnya. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa aydiyakum min. Bila Allah Ta'ala sebut wudu, kemudian Allah Ta'ala sebut mandi wajib, kemudian Allah Ta'ala teruskan, jikalau kamu sakit, jelas Allah Ta'ala sebut situ, ataupun kamu dalam keadaan bermusafir, tiba-tiba tidak ada air, ataupun dalam braket tak boleh nak menggunakan air dalam konteks yang sama, maka Allah Ta'ala kata fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu bi aidikum wa arju wa ay famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Maka sapulah mukamu dan tanganmu daripadanya. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita, kalau kita tak boleh nak berwudu atau mandi wajib, dalam ayat ini kita bertayamum dengan debu yang suci, dengan hanya menyapu muka dan tangan, ya. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut tangan saja. Bezalah dengan wudu. Wudu Allah Ta'ala sebut tangan hingga ke siku. Ayat ni Allah Ta'ala sebut tangan saja, ya. Dan kebiasaan tangan ni di sisi orang Arab, kawasan tangan tu lah, daripada jari hingga ke pergelangan tangan, ya. Itu masuk tangan. Walaupun ada lagi perbahasan-perbahasannya di situ, sebahagian kata sampai ke siku juga, ya. Pasal ada hadis. Tapi hadis yang kuat hanya ke pergelangan tangan saja. Dan itu pegangan majoriti ulama hadis, termasuk Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan beliau memuatkan hadis itu, hadis Ammar bin Yasir, di mana beliau disuruh oleh Nabi SAW bertayamum dengan hanya menyapu muka dan kedua telapak tangan, tak sampai siku lah, ya. Sebab tu ulama ada dua lah, satu kata basuh sampai ke siku, satu basuh hingga ke pergelangan tangan saja, ya. Dan ada lagi lah beberapa pendapat kata kena basuh sampai ke pergelangan lengan, ada lah, ya. Tapi yang paling masyhur di sisi para fuqaha ialah basuh sama ada ke pergelangan tangan atau ke siku, dua lah, ya. Jadi jelas ada ayat, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata kalau kamu tak boleh berwudu atau mandi wajib, bertayamum. Dan Allah Ta'ala sebut anggota yang mesti ditayamumkan. Dan perkara ini telah disepakati oleh seluruh ulama Islam, hatta telah diijma'kan dan direkodkan oleh ulama-ulama dalam buku ijma' mereka. Umpama Al-Imam Ibnu Munzir dalam bukunya Al-Ijma' telah menyatakan ajma'u ala anna tayammum bis-sa'id, ajma'u ala anna tayammum bit-turab, ajma'u anna tayammum bil-ghubar. Macam mana dia kata tu? Ajma'u anna tayammum bit-turab zi al-ghubar jaizun. Telah ijma'lah para ulama umat Islam bahawa bertayamum dengan debu tanah adalah harus. Ajma'u anna tayammum bit-turab zi al-ghubar jaizun.
telah ijma'lah para ulama bertayamum dengan turab zi gubar, tanah yang ada debu adalah harus. Dan seluruh para ulama, especially para fuqaha dan muhaddisun, menukilkan ijma' seumpama ini. Termasuk Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Al-Majmu' juga menukilkan ijma' para ulama. Dan of course lah, ijma' yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Munzir adalah ijma' yang tepat sekali. Nampak? Jadi ijma' lah ya. Allah Ta'ala kata tayamum. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut tayamum juga dalam surah An-Nisa ayat 43. Wuduk satu ayat saja. Al-Ma'idah ayat 6 Allah Ta'ala sebut wuduk, Allah Ta'ala sebut mandi wajib, Allah Ta'ala sebut tayamum. Al-Ma'idah ayat ke-6. Tapi uniknya tayamum Allah Ta'ala tak sebut hanya dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6 itu. Selepas disebut wuduk dan mandi wajib, Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43. Tapi tayamum saja Allah Ta'ala sebut. Setelah Allah Ta'ala sebut tentang arak, Allah Ta'ala sebut tentang tayamum. Jadi tayamum ni dia sebut dua kali, berbeza dengan wudu. Ikut suka Allah lah kan. Ada benda yang lebih penting kalau nak diikutkan. Wudu ni asal, wal aslu afdal minal badal. Kata para fuqaha, yang asal ni lebih afdal daripada badal kan. Tapi yang asal Allah Ta'ala sebut sekali saja, yang badal Allah Ta'ala sebut dua kali. Kemungkinan antara hikmahnya ialah Allah Ta'ala nak memberi peringatan kepada kita akan rukhsah yang penting itu. Sebab itu para sahabat Nabi SAW, bila dia tak dapat nak berwudu, Nabi ajar betul-betul bagaimana nak bertayamum. Walaupun ada setengah sahabat Nabi dia tayamum salah pada peringkat awal. Dia tahu boleh tayamum, tapi dia fikir macam mana nak tayamum. Dia pun pergi tayamum lah cara dia sendiri. Ada juga. Sebab itu syariah ni dia turun secara beransur-ansur, sebahagiannya kerana nak memperbetulkan perbuatan sebahagian orang Islam pada waktu itu. Ada juga berlaku ya kan. Bahkan kalau kita lihat sebab nuzul ayat tayamum ialah kerana para sahabat Nabi SAW dia semayang tidak ada air, dia semayang tanpa wudu. Dan ini direkodkan dalam sunnah Abi Dawud sebab nuzul surah sebab nuzul ayat tayamum. Bila Allah Ta'ala turun ayat tayamum, tak kala Rasulullah SAW menghantarkan para sahabatnya untuk mencari gelang, bukan gelang tali leher, qiladah, yang dipinjam oleh Aisyah daripada Asma bintu Abi Bakar. Aisyah ni dia pinjam qiladah ni tali leher, rantai leher daripada Asma bintu Abi Bakar. Ista'arat Asma Aisyah min qiladah min Asma binti Abi Bakar, fahalakat fa arsalan nabi ba'da ashabihi fi talabiha. Asma bagi pinjam tali leher dekat Aisyah. Tiba-tiba Aisyah hilang. Jadi Nabi SAW hantar sahabat dia pergi cari. Fadrakathum solah fasallu bi ghairi wudu. Kemudian masuk waktu solat, depa tidak ada air, depa pun solat tanpa wudu. Dah air tak ada kan, masa tu tayamum tak ada lagi. Fanazala ayatut tayamum, maka turunlah ayat tayamum berdasarkan kepada hadis ni. Itu antara sebab tayamum. Aisyah pinjam barang hilang, Nabi hantar sahabat dia pergi cari. Pasal Nabi sendiri pun tak tahu duk mana gelang tu ataupun rantai tu. Tara Nabi pun tak tahu kan. Ada orang dia boleh tahu barang hilang. Itu satu bentuk pembomohan. Kalau kita pergi jumpa orang, barang kita hilang, dia boleh cakap barang kita duduk kat mana, satu bentuk bomoh sebenarnya. Tapi orang cakap juga, kadang betul lah yang dia cakap. Kadang-kadang betul, tapi banyak orang tak betul. Ada member hilang kereta, pergi jumpa dua tuk dukun. Satu tuk dukun kata kereta dia duduk sebelah utara, satu kereta duduk sebelah belah Johor tu kan. Sini je welfare ni tuk dukun. Habis duit macam tu je. Ya tak? Percaya sangat kat dukun tu. Tok bomoh. Tak ada betulnya. Itu dilarang. Hatta bila Nabi SAW sebut hadis tentang kahin, man ata kahinan
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah, dan ada riwayat lain, Nabi kata ma ata arrafan. Jadi ulama pun bagi pendapat apa beza arraf dengan kahin. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-kahin orang yang bagi tahu benda yang akan datang, al-arraf benda orang yang bagi tahu benda yang telah lalu. Dan termasuk orang yang beritahu barang yang hilang ni ialah al-arraf. Mana orang yang bagi tahu benda yang telah lalu, arraf. Kalau barang hilang dia bagi tahu, termasuk dalam konteks yang sama kan. Jadi kalau barang kita hilang, tak payahlah pergi jumpa bohong, membawa kepada kesyirikan, betul tak? Arraf. Dah lah tak betul, syirik pula tu. Baik, mana tadi? Kat mana tadi? Begitu juga berlaku kepada Ammar bin Yasir, seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ammar bin Yasir pun sama. Dia kata ba'asani Rasulullah fi hajatin fa ajnabtu wa laysa ma'i ma fatamarraqtu kama fit turabi kama tamarraqa dabba. Dia kata satu hari Nabi hantar aku untuk sesuatu hajat. Di pertengahan jalan aku tidak ada air dan aku berjunub. Apa aku nak buat? Aku tayamum juga, tapi aku berguling-guling seumpama berguling-gulingnya haiwan di atas tanah kan. Jadi seolah-olah dia pakai logik lah. Dia nak mandi wajib, tak boleh, tak ada air. Jadi dia tayamum cara mandi wajib lah. Dia debukan seluruh badannya dengan berguling-guling di atas tanah. Berlaku juga macam tu ya. Pasal sahabat tak tahu. Dia ingat kalau wudu bolehlah ganti dengan hanya menyapu muka dan telapak tangan. Kalau wudu okey lah. Pasal wudu ni basuh anggota-anggota seumpama itu. Kalau ganti mandi wajib macam mana pula? Berguling lah. Jadi dia berguling. Dan bila dia balik, dia bagi tahu Rasulullah SAW. Nabi pun berbetulkan. Nabi kata mandi wajib dengan wudu ni sama saja. Innama yakfika an tadrib biyadika darbatan alal ardi. Nabi kata innama yakfika an tasna hakaza. Fadaraban nabi biyadihi darbatan ala ardi summa nafadaha summa masaha bihima wajhahu wa kaffai. Nabi kata tak payahlah kau buat macam tu, kau buat macam ni saja. Nabi pun tunjuklah kat dia. Nabi menepuk-nepuk tangannya ke atas tanah. Kemudian Nabi meniupkannya atau menghentak-hentakkan supaya jatuh sebahagian debu itu. Kemudian Nabi menyapu kepada muka dan kedua telapak tangannya. Dan Sahih Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini yang dijadikan dalil lah oleh para ulama yang kata tayamum hanya sekadar menyapu muka dan dua tangan sahaja. Pergelangan tangan tak perlu sampai ke siku, dan sekali saja, tak perlu sampai 3 kali. Baik. Jadi ayat tu Allah Ta'ala sebut tayamum ya. Satu surah Al-Ma'idah selepas Allah Ta'ala sebut tentang wuduk dan mandi wajib. Satu lagi surah An-Nisa ayat 43. Setelah Allah Ta'ala sebut tentang arak, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati solat sehingga dalam keadaan kamu mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati arak dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu cakapkan. Kemudian Allah Ta'ala sebut supaya itu wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan juga tidaklah orang yang berjunub dalam keadaan yang tidaklah orang yang dalam keadaan berjunub itu melalui sesuatu jalan melainkan setelah dia mandi. Jadi potongan ayat ni dijadikan dalil oleh para ulama yang mana orang berjunub tak boleh masuk masjid. Dia mengambil satu tafsiran lah. Kerana ayat ni ada dua tafsiran. Satu tafsiran lagi, ayat ni merujuk kepada orang dalam pemusafiran. Dia tidak ada air, dia mandi wajib. Abir sabil bukan masuk masjid ya. Masuk dia di pertengahan jalan, musafir. Jadi orang yang pakai ayat ni dia kata nak masuk masjid junub tak boleh lah. Jadi orang yang pakai hadis ni nama tafsir yang lain, dia kata tak semestinya.
Dulu saya dah hurai kot, bab junub kot. Dah hurai. Junub masuk masjid dah hurai kan. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Ni Allah Ta'ala sebut benda-benda yang membatalkan wudu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min innallaha kana afuwan ghafura. Allah Ta'ala kata tayamum, kemudian Allah Ta'ala kata ujung. Allah Ta'ala itu maha mengampuni dan maha mengampunlah, afuwan ghafura, maha afu dan ghafur, mana maha mengampunkan dosa ya. Jadi zahir ayat ni, ujung tu Allah Ta'ala kata dia maha pengampun, mana tayamum adalah rukhsah. Nampak? Jadi tayamum Allah Ta'ala sebut 2 kali. Walaupun tayamum dia badal, tapi Allah Ta'ala sebut 2 kali, mudah-mudahan sebagai satu penekanan lah, bahawa tayamum ni walaupun dia rukhsah, dia adalah satu pensyariatan yang besar, dan telah diijma'kan oleh seluruh para ulama. Dan perkataan tayamum ni dia ada 2 lah. Satu dia sudut syarak, itulah kita beribadah kepada Allah dengan menyapu debu tanah ke muka dan tangan sebagai menggantikan wuduk dan mandi wajib. Itu tarikh yang biasalah dalam buku-buku fiqh. Dan tayamum ni dari sudut bahasa maksud dia mengambil ya. Ada ayat Allah Ta'ala sebut tayamum dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut wala tayammamul khabisa tunfiquna minhu walastum biakhizihi illa antum midu fihi. Ayat tentang infak. Allah Ta'ala sebut tayamum juga. Tayamum ni maksud qasad, mana pergi ambil. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wala tayammamul khabisa tunfiquna minhu walastum biakhizihi illa antum midu fihi. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, infaklah hartamu daripada apa yang kami rezekikan, dan janganlah kamu infak daripada harta yang tidak baik ataupun harta yang buruk. Itu tayamum juga. Itu tayamum dari sudut bahasa. Wala tayammamul khabisa, jangan kamu mengambil yang khabis, mengambil yang buruk. Yang ni ambil harta yang buruk pergi sedekah. Ni ayat yang jadi dalil oleh para ulama. Kita tidak boleh infak daripada harta-harta yang haram. Maksudnya kita pergi cari harta yang haram, kemudian kita infakkan. Tidak, Allah Ta'ala tak terima lah. Melainkan kalau kita dapatkan suatu harta dengan jalan yang tidak halal, yang tidak melibatkan kezaliman pada orang lain, ada keharusan untuk bila kita bertaubat, untuk kita bersihkan wang itu, kita bagi kepada fakir miskin. Dan ini disebut juga oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dulu dia berjudi, betul tak? Kaya raya dengan hasil judi, kemudian dia bertaubat. Apa nak buat duit tu? Nak bagi balik kepada token judi? Tak payah. Duit tu boleh diberi kepada penguasa orang Islam, Baitul Mal, ataupun dia boleh terus sedekah kepada fakir dan miskin. Cuma janganlah bagi tahu depa ni duit aku judi, bagi je. Tak apa, boleh. Dengan syarat dia telah bertaubat dan dia wajib membersihkan harta itu dengan jalan-jalan seumpama itu. Dia boleh bagi pada siapa nak jihad atau seumpama. Dia tak tertakluklah kepada ayat itu. Tapi kalau dia semata-mata nak sedekah, dia pergi tikar nombor ekor mana-mana kan, lepas tu infaklah sikit, dia kata tu tak boleh. Allah Ta'ala tak terima. Innallaha tayyibun la yaqbal illa tayyiba. Nabi sebutlah hadis Muslim pada Abi Hurairah, hadis nombor 10 lah, hadis 40 Nawawi tu. Allah Ta'ala itu baik, dia tak terima benda-benda yang baik. Dalam konteks hadis ni, infak mesti daripada harta yang halal. Melainkan jikalau kita telah bertaubat dan nak membersihkan harta itu, as long as dia tidak melibatkan kezaliman pada orang lain. Kalau harta dia curi, tak boleh infak lah. Walaupun dah bertaubat, mesti dikembalikan pada tuannya. Ini boleh jadi harta-harta yang dia dapati yang tidak melibatkan kezaliman pada orang lain lah. Boleh jadi dia makan riba. Jadi macam dia nak bersihkan riba tu, dia kena sedekah lah kat orang. Macam riba dalam setengah-setengah simpanan kita kan. Dr. Zaharul ni ajar, cabut. Dia kira-kira calculation tu, cabut infak. Baik. Kat mana tadi? Itu definisi tayamum ya.
Jadi jelas kepada kita tayamum telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan surah Al-Maidah ayat ke-6 dan surah An-Nisa ayat 43 dan menerusi hadis-hadis Nabi SAW. Dan saya telah baca hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah dan Sunan Abi Dawud sebab nuzul tayamum, dan juga hadis Ammar bin Yasir bagaimana dia bertayamum. Baik. Kemudian kita masuklah isi-isi penting berkaitan tayamum ya. Tayamum ni very simple. Dia hanya melibatkan 3 bab yang ringkas saja. Pertama syarat tayamum, kedua rukun tayamum, ketiga perkara yang membatalkan tayamum. Dan mungkin kita boleh tambah lagi satu lagi perkara yang sunnah ketika bertayamum. Ada 4 lah sekurang-kurangnya. Saya notakan 3 saja. Yang sunnah tayamum saya tak masuk. Tapi tak apa, saya akan sentuh juga sikit ya. Pertama syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 atau 6 lah ya. Pertama Islam, of course. La yasihu tayammum al-kafir. Tidak sah tayamum orang kafir. Exactly macam wudu. Sama saja. Yang kedua berakal. La yasihu tayammum al-majnun walal naim walal mughma alaih. Tidak sah tayamum orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang tidur atau hal-hal yang seumpama itu. Kerana orang yang demikian dianggap orang yang tidak berakal. Niat. Niat ni saya masuk dalam syarat sah tayamum. Dia boleh duduk dalam syarat sah, dia boleh duduk dalam rukun. Niat ni dia kompleks. Dia boleh duduk dalam syarat sah, dia boleh duduk dalam rukun. Maksudnya bila dia guna debu itu, dia sapu tangan dan muka dia, memang dia niat untuk tayamum lah. Bukan saja-saja mengambil atau menggunakan debu berkenaan. Macam wuduk jugalah ya. Bila kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, kita dah tahu dan kita niat kita nak wuduk. Kita bukan saja-saja nak basuh muka. Okey, mumayyiz. La yasihu tayammum ghair al-mumayyiz. Tidak sah tayamum orang yang tidak mumayyiz. Saya dah jelas sebelum ini tentang perihal mumayyiz. Debu suci menyucikan. Of course, bila nak bertayamum mesti daripada debu suci menyucikan. Sama ada daripada turab, tanah liat kau, tanah tak liat kau, asal tanah. Sama ada daripada rimal, pasir. Pergi tepi pantai berdebu, wuduk di situ. Tayamum di situ. As long as debu dia boleh melekat di tangan kita. Kalau debu tu tak melekat, tak boleh lah. Madama as-sa'id ya'laqu biyadihi. Selagi mana debu boleh melekat di tangannya. Walaupun dalam standard mazhab Syafi'i, debu pasir tak boleh. Dia nak debu tanah saja. Yang paling bagus tanah liat. Tapi saya kira sebahagian ataupun ramai juga ulama kata boleh. Asal debu saja. Pasal Allah Ta'ala sebut debu dalam Quran, tak sebut tanah ke apa. Jadi dia kata boleh. Dan ini pendapat yang lebih luas dan menepati konsep rukhsah dan lebih memudahkan, of course. Ia juga pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sebahagian ulama-ulama yang lain. Bahkan ulama-ulama kontemporari lebih memilih pendapat yang mengatakan bahawa apa-apa debu saja, sama ada turab, tanah, ataupun rimal, pasir, ataupun sohur, batu. Batu pun boleh. Pergi mana air terjun, dalam hutan, of course lah ada air. Kokok tak ada air, mana tahu. Pergi kat batu tu, kalau ada debu atas batu boleh tayamum. Baik. As long as dia suci lah ya. Tidak ada najis padanya. Kalau ada najis tak boleh. Macam air juga. Air mesti air yang suci. Debu pun mesti debu yang suci, yang disebut sebagai sa'id tahur. Sa'id tahur. Menghilangkan apa yang menghalangnya. Ini sama macam wudu ya. Tidak ada air atau sakit. Ni of course lah ya. Baik. Timbul persoalan, bila kita tidak ada air, tak ada isu lah ya. Tapi kalau sakit lah ya,
especially bila kita sakit melibatkan luka yang disebut sebagai al-jarih, kemudian dibalut di atas tempat yang kita luka atau sakit itu. Jadi sebagai ulama kata mesti menggabungkan antara tayamum dan wuduk, dan itu adalah pendapat majoriti sebenarnya, ya. Mesti menggabungkan antara wuduk dan tayamum kalau dia hadas kecil lah. Kalau dia hadas besar, dia mesti mandi wajib dan bertayamum. Dia mandi wajib, hak mana dia boleh mandi, kemudian dia bertayamum sebagai ganti anggota yang dia tak boleh mandi. Sama juga hadas kecil, dia berwuduk macam biasa, dia tinggalkan tempat yang tak boleh wuduk, at the end dia tayamum sebagai ganti tempat yang dia tak boleh wuduk itu. Merujuk kepada nas antaranya dalam Sunan Abi Daud daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Cuma dari sudut nas tu ulama tak sepakatlah hadis ni hasan ke, hadis ni dhaif ke. Sebahagian ulama kata dhaif, dan sebahagian ulama kata hasan hadis itu. Adalah perbahasan sanad dia tu, kan. Jadi yang ambil hadis ni dan menganggap dia sebagai hasan, dia kata kena jamak lah antara tayamum dengan mandi wajib atau dengan wudu. Dan yang tak ambil hadis tu menganggap dia sebagai dhaif, dia tidak mengambil campur bersuci seumpama itu. Nampak? Habis tu nak buat macam mana? Jadi dalam hal ni ulama ada 3 mazhab lah, ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama, dia menggabungkan kedua-duanya macam saya sebut tadi. Wuduk kemudian tayamum. Wuduk untuk hak mana kita boleh wuduk, sebab hak kita sakit tu satu tempat saja. Kemudian kita bertayamum sebagai ganti tempat yang kita tak boleh wuduk lah. Mandi wajib pun sama. Mandi macam biasa, kemudian tinggalkan tempat yang tak boleh, kemudian at the end bertayamum, ganti sebagai tempat yang tak boleh itu. Atau boleh tayamum dulu boleh, wuduk kemudian, ataupun wuduk dulu boleh, tayamum kemudian. Mandi dulu boleh, tayamum kemudian, tayamum dulu boleh, kemudian mandi kemudian. Boleh berlaku. As long as ada gabungan antara kedua-duanya. Satu aliran lagi, ini yang standard dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi saya tak pasti, tapi setahu saya dia majoriti lah para ulama ataupun sebahagian besar ulama tu. Sebagai ulama kata tak perlu gabung kedua-duanya pasal tidak ada nas. Adapun hadis Jabir yang mana sahabat Nabi dia pecah kepala, tiba-tiba orang suruh dia tanya orang kata kamu kena mandi wajib juga, dia pun mandi, dia mati, hadis tu kan. Jadi Nabi kata kepadanya, kamu boleh saja orang kata apa, mandi tempat yang tak sakit. Kemudian Nabi kata yang sakit tu sapu saja. Jadi yang sakit tu tayamum saja, Nabi kata. Ada hadis tu, gabung tu ada hadis. Tapi soalnya adakah hadis ni sahih ataupun tidak? Itu. Jadi ulama ada kata hadis ni okey, sahih atau hasan, ada kata tak ni. Jadi yang kedua ni dia kata hadis tu tidak sahih, dia tak pakai hadis tu. Jadi dia kata Allah Taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Maidah Allah Taala sebut innallaha Allah Taala sebut hujung ayat wuduk dan tayamum tu Allah Taala kata yuridullah liyaj'ala alaikum ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj walakin yurid liyutahhirakum bihi. Allah Taala nak memudahkan kita. Surah At-Taghabun ayat ke-16 Allah Taala kata fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah setakat yang kamu mampu. Nabi pun sebutlah hadis Muslim, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, bila aku suruh satu benda buatlah setakat yang kamu mampu. Jadi dilihat pada ayat Quran konteks haraj, dan dilihat juga pada hadis-hadis Nabi, kita beramal setakat yang kita mampu. Jadi dia kata orang yang luka ni tak mampu, jadi cukup untuk dia sapu saja di bahagian yang dia sakit, sapu saja. Kalau dia balut, sapu saja di atas balutan, that's it, tak payah tayamum. Okey juga kan. Dan dia pendapat yang bagus juga. Saya ingat Al-Imam Ibn Taymiyah berpendapat sedemikian. Tak silap saya yang kedua pendapat beliau. Tak silap saya lagi, nanti saya semak balik. Kemudian yang ketiga, tak payah, hanya cukup berwuduk tempat yang dia boleh wuduk saja. Tempat yang dia tak boleh wuduk ditinggalkan. Juga merujuk kepada ayat Quran yang sama dan hadis-hadis Nabi yang sama.
rukhsah kan. Bila kita tak mampu melakukan sesuatu, maka gugur. Anggota ni kita sakit, luka atau dibalut, gugur, betul tak? Seumpama orang yang terputus tangannya contohnya, macam mana nak sapu lagi, macam mana nak wudu lagi, gugur. Jadi dia kata tak perlu berwudu atau mandi wajib, tinggalkan saja tempat tu, sapu pun tak payah, dia kata. Ini hak paling simple sekali. Itu pendapat yang difatwakan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla. Dan kalau kita baca hujah dia bagus juga. Pasal hadis-hadis yang merujuk kepada menggabungkan antara tayamum dan wudu ni tidak sahih. Dan tidak ada satu nas yang boleh dipegang. Kembali kepada yang asal. Keadaan yang asal ialah bila suatu anggota itu atau kita tak boleh buat sesuatu, maka dia gugur di atas perintah yang sama. Fattaqullah mastata'tum. Kira hebat jugalah hujah dia tu. Baik, jadi ada 3 ya. Walau bagaimanapun, kalau kita boleh buat yang pertama, sebagaimana majoriti para ulama buat lain, itu juga yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya wallahu taala alam, pendapat kedua dan ketiga juga boleh diguna pakai. Dan yang saya favourite pendapat kedua lah. Kita sapu saja. Bukan kita tak mampu langsung, kita sapu saja. Kita wuduk macam biasa, tempat yang tak mampu tu kita sapu saja. Baik. Terpulanglah kepada ilmu dan pengajian kita ya. Sebab kadang-kadang pendapat yang pertama tu kadang-kadang merumitkan juga. Dalam keadaan nas tu boleh dipertikaikan ya. Baik. Kemudian fardu tayamum. Isyak dah weh. Cukup tu. Dah isyak dah pun. Habis satu je lah malam ni. Syarat tayamum. Ada soalan? Simple question, simple answer. Ada soalan tak? Boleh Jafiq mana boleh tak ada soalan? Mesti kena ada soalan. Asyik ustaz je tanya. Ustaz dia dah ustaz, dia tak payah tanya dah. Ada soalan Ji? Bismillah. Tak ada soalan, tak apa ya. Kita sambung pada lain waktu insya-Allah taala. Qul qul azza wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kuliah kita dengan tasbih kafarah surah As.